Irfan dan kawan-kawan semua yang lagi. Semoga apa yang dilakukan perjalanan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak menyambung lagi bicara kita keutamaan sedikit angan-angan pada muka surat 38 perenggan yang di bawah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Pengaruh dari sedikit angan-angan itu akan nampak pada sikap bergegas untuk melakukan amal kebajikan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kita. Dia kata, bagaimana kita nak melihat bahawa tanda-tanda orang yang sedikit angan-angan, makna sedikit angan-angan kepada dunia, apabila mereka ni melakukan amal kebajikan dalam keadaan bersegera. Disebut di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Mereka berlumba-lumba dalam melakukan kebajikan. Masuk waktu mereka tak bertangguh-tangguh. Kalau nak buat satu amal mereka tak fikir besok, kan? Apa sahaja maknanya amal kebajikan yang mereka nak buat, mereka tak suka tangguh-tangguh. Sebab tu hadis yang kita baca pada minggu yang telah lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu untuk sampai kepada waktu petang. Jadi nak menunjuk apa? Jangan suka bertangguh-tangguh dalam melakukan amal, terutamanya amal kebajikan. Jangan bertangguh, takut tak sempat, kan? Kita kata rehat dulu sekejap, takut dengan kita rehat ini, andai kata ajal itu mendahului kita. Jadi ini yang paling ditakuti. Tadi tanda kata Imam Ghazali bahawa mereka ni bersegera ataupun bergegas dalam melakukan amal kebajikan. Orang yang mengaku hanya punya sedikit angan-angan namun tidak bergegas mengerjakan banyak amal kebajikan, bererti berdusta. Dia makna dia kata, tahu aku ni angan-angan sikit pada dunia, tapi dalam masa yang sama dalam buat benda-benda baik atau wajib benda-benda taat, perkara-perkara taat, suka bertangguh-tangguh, suka menangguh-nangguhkan, kan? Nak tunggu besok, besok kalau nak sedekah nak tunggu kaya, kan? Nak pergi masjid nak tunggu lapang. Sedangkan maknanya pergi masjid sehingga maknanya kita jadi lapang. Jangan dah tunggu lapang baru nak pergi masjid. Pergi masjid sampai lapang. Baca Quran maknanya jangan tunggu sampai nak pandai baru baca Quran. Baca Quran sehingga pandai, kan? Hari ni orang nak baca Quran, nak tunggu pandai boleh baca. Macam apa ni, qari-qari terkenal baru nak baca Quran. Sedangkan baca Quran ni jangan tunggu macam tu. Jangan nak tunggu Ramadan baru nak baca Quran. Maknanya orang-orang yang mengatakan dalam keadaan demikian, maka ini kalam-kalam dusta. Orang yang berdusta dengan lisan dia kepada manusia,
pada Allah Ta'ala lebih-lebih lagi. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Pengakuan itu harus dibuktikan dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Bila kita kata bahawa kita ni sedikit angan-angan, mesti dilaksana, dibuktikan dengan perbuatan. Sebab itu iman ini dia mesti dibuktikan, dizahirkan dengan amalan. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, bila sebut tentang iman, mesti dibawa dengan amal. Illal ladzina amanu mesti wa amilus solihat. Kerana apa? Iman itu mesti dizahirkan dengan perbuatan-perbuatan. Kerana orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, sembahyang, bersedekah, maknanya infak harta, itu tandanya mereka ni beriman dengan Allah. Kerana meyakini adanya hari pembalasan, meyakini adanya maknanya syurga neraka. Dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka harus membuktikan. Bila mereka kata beriman, tengok para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mereka tu beriman, mereka buktikan iman dia. Bagaimana Amr bin Jamuh, dia masuk Islam, dia buktikan dia tu Islam. Maknanya baru masuk Islam tak sampai setahun, buktikan bahawa dia tu Islam yang sebenar, pergi berperang walaupun dia buta. Kan? Walaupun dia buta, tuan-tuan. Bagaimana Bilal bin Rabah membuktikan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Letakkan apa benda pun, diseksa ke apa ke, maka tak jadi masalah pada dia. Kerana dibuktikan kata-kata dia bila diletakkan batu yang besar, keluar perkataan dia ahad, memang dibuktikan bahawa Allah Ta'ala tu esa. Maknanya batu yang besar tu tak jadi hal kepada dia, kerana meyakini bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tengok bagaimana Asyah begitu juga. Bagaimana yang disebut kisah-kisah daripada keluarga Yasir, kan, yang dibunuh. Tuan-tuan tengok ini kisah bagaimana orang yang bukan setakat makna mereka menzahirkan, mengatakan bahawa kami beriman, tapi mereka membuktikan mereka beriman kepada Allah. Makna bukti dengan apa? Dengan perbuatan. Hari ini tuan-tuan, kalau kita nak membukti, itulah sepatutnya. Sepatutnya kalau kita kata kita ni orang beriman, masjid penuh, kan? Masjid penuh, waktu sembahyang berjamaah penuh, kan? Hari ini kita lihat makna kalau masjid penuh, masjid ni ramai orang, cuma waktu-waktu yang tertentu. Nak tunggu Ramadan baru penuh. Nak tunggu Ramadan baru orang datang awal-awal ke masjid. Kalau tak bukan Ramadan, bukan asbab Ramadan, dia tengok orang dah kamat belum, baru sampai. Tak? Orang dah kamat ke baru masuk masjid. Kalau Ramadan, kita akan tengok orang belum lagi kamat lagi dah tunggu dalam. Inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mesti dibuktikan. Bagaimana para sahabat yang terlalu membuktikan iman mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi sebabnya ketika mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datang kepada kelompok para sahabat. Rasulullah tanya, apa yang kau buat ni? Ya Rasulullah, kami ni berzikir kepada Allah. Kami mengingat Allah, mengingat akan Allah Ta'ala. Rasulullah tanya, betul ke engkau ni mengingati Allah? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, memang benar, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada aku bahawa engkau adalah, kamu adalah orang-orang yang duduk dalam kelompok-kelompok, mereka ni mengingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasul. Ini bukan kalam mereka buat-buat, tuan-tuan. Allah Ta'ala sendiri membenarkan bahawa apa yang mereka kata tu, mereka mengingat Allah bila duduk dalam kelompok-kelompok ni, mengingat akan Allah, berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala buktikan, beritahu kepada Rasul. Jadi dengan sebab itu, kalam mereka ni dengan perbuatan mereka sama. Jangan kalamnya lain, dia perbuatan dia lain. Tak boleh. Ini yang nak dikhabarkan oleh Al-Imamul Ghazali kepada kita. Kalau ia tetap lebih suka mencurahkan perhatian bagi memperoleh kenikmatan duniawi dalam waktu setahun, maka itu menunjukkan bahawa ia orang yang banyak berangan-angan. Kita duk fikir ni kalau tahun depan ni kalau dapat macam ni, dapat macam ni, kan? Tahun ni
grade 41, 2-3 tahun lagi 44 naik ni. Oh, dia dah fikir-fikir dia tuan-tuan. Ni cerita macam ni lah, memperoleh kenikmatan dunia kan. Tahun ni dapat anugerah ni, 2-3 tahun lagi dapat lagi sekali. Dia dah fikir-fikir dah. Maka orang-orang yang macam ni menunjukkan bahawa angan-angan dia banyak. Jadi kita tak pasti suatu benda yang di depan tu kan. Sebab tu kita jangan fikirkan hari yang akan datang. Sebab manusia ni diberi 3 waktu. Hari yang telah lalu, mana dia tak boleh kembali balik. Dia boleh tengok lah. Dia boleh tengok hari-hari yang telah lalu tu, dia boleh maknanya ingat-ingat balik. 10 tahun dulu waktu dia muda. Dulu ustaz saya muda, saya ni macho orang ni. Dia ingat lah. Ustaz waktu saya muda dulu saya begini-begini. Dia boleh ingat. Tapi adakah maknanya waktu tu boleh di reverse balik? Boleh kembali balik kepada dia? Tak mungkin. Kerana Allah Ta'ala beri peluang tu hanya sekali aja. Sekali je. Makna bila hari itu berlepas daripada kita, maka dia tidak akan kembali balik. Waktu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu diberi pada waktu hari ini. Daripada pagi tadi sampai waktu malam ni. Maka pada waktu ini hendaklah kamu melakukan apa yang kamu fikirkan kamu nak buat. Kan? Pada hari kamu berada. Dan kamu jangan memikirkan bahawa hari esok, kerana hari esok sesuatu yang belum pasti bagi kamu. Sebab kita ni gitulah tuan-tuan. Kita kata besok lah kan? Besok belum tentu. Besok belum tentu lagi. Orang kata marilah belajar, datang belajar. Dah umur-umur tua-tua ni, marilah singgah seminjit. Beri belajar, dengar, tak bawa kitab pun tak apa, dengar je. Tak apalah, kau jalan dulu, besok aku boleh pergi. Tak tunggu besok, pagi besok dah jalan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka tanda bahawa seorang memperoleh pertolongan dari Allah ialah kalau ia merasa yakin kematian sudah ada di depan matanya, sehingga ia tidak akan lalai darinya walau sesaat pun. Tanda orang memperoleh pertolongan, makna Allah Ta'ala beri dia taufik, Allah Ta'ala beri dia hidayah, maka dia merasa yakin kematian itu ada di depan. Sehingga maknanya orang-orang yang macam ni, dia punya masa dia tak mau dihabiskan kan. Sebab tu apa kata Amru bin Jamuh apabila anak-anak dia kata, wahai ayah, tak payahlah pergi berperang. Kau nak pergi perang buat apa? Engkau ni buta. Anak kata pada ayah, engkau ni buta. Tak apa, susah nak pergi berperang kan? Maka kata apa Amruh bin Jamuh yang baru masuk Islam? Dia kata, wahai anak-anak aku, sahabat-sahabat aku dah lama dah masuk Islam dah. Mereka punya pahala yang begitu banyak. Amalan dia banyak sekali. Tak mungkin aku boleh potong, aku boleh memintas mereka. Tak boleh. Aku ni dah umur 60 tahun, baru Allah Ta'ala beri hidayah. Kurang-kurangnya bila aku pergi berjuang kepada Allah, Allah Ta'ala kurniakan aku mati syahid. Memang betul tuan-tuan, dia masuk dalam peperangan, Allah Ta'ala kurniakan mati syahid. Tak berapa Islamnya belum lama lagi, orang yang mati syahid tak ada tempat melainkan syurga tempat dia tuan-tuan. Kita yang hidup lama-lama ni belum tentu lagi kan. Ini bagaimana orang yang dia rasa dia rugi dengan kehidupan, lama dah bergelumang menyembah berhala, buat maksiat kepada Allah, rasa rugi dalam hidup. Biar kita ujung-ujung ni macam kita lah tuan-tuan. Kalau hari ni ada orang maknanya dia berfikiran bahawa dulu aku bekerja tak sempat nak ibadat pun lebih kurang aja. Hari ni Allah Ta'ala beri aku waktu pencen kan? Umur 60 tahun pencen. Harap-harapnya Allah Ta'ala beri taufik, hidayah pada aku, boleh pergi masjid, boleh buat amal. Dulu nak pergi masjid susah kan. Kita orang kerja kerajaan ni, malam orang dak dipanggil kita. Ni dah pencen, dah tak ada apa dah hubungan dengan ni lah. Tak ada apa ikatan. Mudah-mudahan dapat apa ni, pergi masjid. Rupanya tidak juga, lagi banyak call lagi kan. Jadi tuan-tuan, kita rugi. Kita merasakan kerugian. Hari ni tuan-tuan, kita hidup, kita tidak nampak kita rugi.
Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu kita melihat apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah, apa-apa yang disebutkan, yang kita dengar daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu kita akan nampak betapa besarnya rugi kita. Nanti orang yang hidupnya semuanya merasakan kerugian. Orang yang hidupnya tuan-tuan, baik dia orang soleh, baik dia orang beriman, semuanya akan rasa rugi. Orang sembahyang akan rasa rugi, orang baca Quran akan rasa rugi. Apabila diberi nikmat oleh Allah Ta'ala orang yang baca Quran, orang baca Quran dia dapat nikmat. Dia kata kalau sekiranya dekat dunia aku baca satu hari 30 juzuk, lagi hebat dia punya nikmat. Nak buat macam mana? Kan? Yang dia boleh baca sebulan sekali dia khatam. Ada yang tak khatam-khatam sehingga dia dikhatamkan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang bangun sembahyang tahajud, kan? Maka melihat akan kelebihan masuk dalam syurga yang penuh nikmat. Dia kata kalau aku bangun tiap-tiap malam lagi hebat. Nak buat macam mana? Hidup hanya sekali ya. Pada hari itu semua akan menyatakan kekesalan mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Sesal. Kan? Hari ni kita datang masjid, kita datang belajar, setiap amalan kita, langkah kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Itu baru kita datang sekali. Kita akan mengadu, ya Allah, kalau dulu aku ingat aku datang tiap-tiap hari. Buat apa? Kerana kita ni hidupnya sekali untuk beribadat di atas dunia. Waktu kita mana kembali kepada Allah ialah untuk kita menuai hasil yang kita buat kat dunia. Maka pada waktu itu kita menzahirkan kerugian di depan Allah. Jadi tuan-tuan semua akan rasa rugi. Maka dengan sebab itulah kita hidup kat atas dunia ni jangan maknanya rugi berulang-ulang kali. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang mukmin yang bijaksana ini ialah orang yang tidak kena pada satu lubang dengan dua kali sengatan. Tak? Jangan kena sampai kena dua sengatan. Dia dah tahu dah bahawa kalau tak buat ni rugi, besok jangan depan Allah Ta'ala rugi juga. Jadi dengan sebab itu orang beriman jangan sampai macam tu. Kena sekali sengatan. Kalau kena dua kali ni pada satu tempat ni malang. Kan? Memang malang sungguh orang macam ni. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena duduk dalam majlis-majlis yang memperingatkan kepada kita, mengingatkan kita kepada Allah. Kan? Ini pentingnya duduk dalam majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu ni, duduk dalam majlis ilmu ni bukan waktu kita je tuan-tuan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah duduk di mana-mana tempat, dia bukan kira ramai, satu dua orang pun Rasulullah berikan peringatan. Duduk di bawah-bawah pokok, berhenti Rasulullah berikan peringatan. Dia tak tunggu ramai. Kita nak tunggu ramai baru nak beri peringat. Jadi tunggu. Memberi peringatan ini merupakan satu perkara yang wajib. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengingatkan, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat. Memberi manfaat, tuan-tuan. Kalau dia tak ada manfaat, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Bagi orang yang beriman bahawa sesungguhnya beri peringatan dia, ada manfaat dia. Waktu kalau kita duduk di Mesir tuan-tuan, kita ingat orang ulama-ulama ni, dia dah bila dah jadi syekh-syekh ni, dia tak ada majlis lagi. Orang-orang di Mesir kalau dia dah syekh pun dia ada majlis ulama. Mari satu orang yang lagi hebat duduk beri ceramah kepada ni ulama-ulama depan. Ulama tua-tua belaka. Hari ni kalau kita jadi ustaz lain mengajar, kita tak nak dengar. Dia kata aku label dia juga. Dia kata. Ini jadi malang tuan-tuan. Kan? Sana kalau pergi Mesir, ulama-ulama, dengar. Duduk dalam majlis, dengar ulama. Kami kalau mengaji qiraat ini tuan-tuan, dia syekh-syekh ni pun ada dia punya apa ni, jilsah dia. Makna ada kumpulan tadarus dia. Nanti satu syekh yang lebih tua, yang lebih mahir akan pimpin syekh-syekh ni. Baca depan. Kita hari ni boleh baca alam tarakai, dia tak nak mengaji ya. Malangnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baru mengaji satu dua kitab dah tak nak dengar orang lain mengajar. Ini malangnya kita tuan-tuan. Sebab apa? Kita benam di dalam kejahilan kita. Dalam kebodohan kita sendiri. Kita ingat baca kitab ni kita hang alim dah.
Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, fazakir in dan zikra, beri peringatan. Rasulullah diberi peringatan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri ingat kepada Rasul. Dia seorang Rasul, Allah Ta'ala beringatkan dia. Kenapa? Manfaatnya banyak kepada orang beriman. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Oleh kerana itu, ia selalu bersedia menghadapi kematian itu bila saja datang kepadanya. Dah orang kalau sekiranya dia hidup sentiasa maknanya beringat, mana apa-apa keadaan pun dia sanggup tempuh kan. Dia sanggup tempuh apa keadaan. Sebab apa? Dia beringat. Kita yang masalah hari ni, tuan-tuan, kita tak beringat. Hari ni bila sebut, maknanya air tak ada je. Sepakat semua satu Melaka mengalabah Melaka. Sebab apa? Kita tak ada simpanan. Oh, dia kata macam mana ni? Mati kita ni, air tak ada ni. Dok fikir mati. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebab kita tak ada. Sebab tu, kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, ketika mana Allah Ta'ala menganugerahkan kehebatan kepada Nabi Yusuf, kepandaian dalam memerintah dari sudut ekonomi. Nabi Yusuf kata, Mesir satu ketika akan dilanda dengan kemarau selama 7 tahun. 7 tahun lama, tuan-tuan. Rakyat nak makan apa? Maka kata Nabi Yusuf, ketika mana datang waktu boleh kita menanam, tanam selama 7 tahun, simpan. Nanti datang waktu kemarau 7 tahun, maka semuanya boleh makan. Sebab tu, orang, dia datang 7 tahun tak ada masalah. Sebab apa? Dia dah ada simpanan. Kita ni masalah tak ada simpanan. Kan? Kita tak ada simpanan yang kita susah. Jadi kita kena lihat. Orang yang telah ada persediaan dia, ada amalan, ada makna ketaatan, ada makna dari sudut amal-amal baik, mereka tak jadi masalah. Kan? Sebab tu kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana kematian tu nak datang, anak dia kata, wahai ayah, nak mati. Nak mati ayah, dan nak sampai ajal. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, wahai Aisyah, sesungguhnya aku rindu kepada Allah. Aku rindu nak bertemu dengan Allah. Kerana berapa dia cakap macam tu, tuan-tuan? Kerana pada dia dah tak ada masalah. Kan? Dia nak mati sekarang pun boleh. Sebab apa? Amalan dia ada. Hari ni bila kita sebut mati tu yang terkejut beruk tu. Kan? Kau makan ni lahap tak, mati orang terkejut, terus berhenti makan. Sebab apa gitu? Sebab kita tidak ada persiapan, tuan-tuan. Semayang pun biasa-biasa je. Dah semayang, kita semayang biasa-biasa je. Puasa pun biasa-biasa je. Main biasa je semua. Persiapan kita tak ada nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyatanya ia boleh bertahan hidup sampai petang hari, ia merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara semakin rajin taat kepadanya. Orang yang rasa dia meyakini bahawa Allah Ta'ala boleh beri dia panjang umur, pinjamkan waktu kepada dia sampai kepada petang, orang ni bersyukur lagi taat banyak. Taatnya lagi banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni Allah Ta'ala beri kita pinjam umur. Sampai ni waktu ni pun Allah Ta'ala bagi lagi umur. Kan? Tadi Zuhur lewat semayang, Asar pun lewat juga, Maghrib pun lewat juga. Orang dah selesai semayang baru kita datang. Mana lewat? Kan Isyak kan pun sama juga. Kan? Lewat juga. Jadi maknanya kita ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala beri umur tu kita tak tahu nilai. Kita tak tahu nilai. Kan? Kita tak tahu menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri walaupun 1 minit. Sebab tu kalau tuan-tuan baca di dalam Al-Quran bagaimana orang dalam neraka Allah. Orang dalam neraka Allah Ta'ala beritahu Allah Ta'ala macam mana. Ya Allah, berilah aku walau 1 minit pun untuk kembali kepada dunia, supaya aku boleh buat taat kepada engkau. Kan? Allah Ta'ala kata, aku beri engkau 60 tahun, 70 tahun, engkau tak boleh buat taat. 1 minit kau boleh buat apa? Munasabah tak, tuan-tuan? 1 minit kita boleh buat apa?
Selama kita diberi 70 tahun, 60 tahun Allah Ta'ala beri umur kat kita. Apa yang kita gunakan? Kan? Kalau hari ni tuan-tuan kita hidup pada zaman mutakhir ni, orang lebih banyak masa dia dengan maknanya handphone daripada baca Quran. Tuan-tuan percaya tak percaya, itu tuan-tuan punya pasal. Kan? Baik tua, baik ustaz, baik Pak Imam, baik Pak Bilal, yang makmum lagi-lagi. Kan? Tuan-tuan, hari ni orang lebih sibuk dengan handphone dia. Tengok handphone lebih banyak daripada tengok Quran. Mungkin kita kata ustaz, orang dulu dia tak ada handphone, kalau dia ada pun dia tengok juga. Tuan-tuan, ini kalam tak boleh pakai. Kan? Kalam ni tak boleh pakai. Orang dulu susah nak beli Quran, tuan-tuan. Tapi bila mereka baca Quran, mana yang mereka tahu, maka yang dia hafal tu itulah yang dibaca tiap-tiap hari. Kita berapa banyak? Kita boleh baca Quran 30 juzuk, tak juga kita baca Quran. Kita tengok, tuan-tuan. Ini semua kalam dusta. Kalam orang yang berdusta dengan Allah. Sebab tu kita kena tengok. Orang yang diberikan masa dia, bersyukur dengan nikmat Allah. Oh, tadi tak sempat ni, kalau boleh petang ni diberi nikmat, tambah lagi zikirnya kepada Allah Ta'ala. Jadi itu yang kita hendak, kan? Ia merasa bahagia kerana tidak mensia-siakan waktu siangnya, sebab ia telah memanfaatkannya sebaik mungkin sebagai simpanan atau pelaburan bagi dirinya di akhirat nanti. Orang yang tak mensia-siakan hidup, makna waktu siang dan malam semua manfaat. Kan? Mereka tidur tu pun tidurnya manfaat. Mereka tidur tu pun manfaat. Manfaatnya kan apa? Mereka tidur untuk boleh jaga, buat ibadat lepas tu lama. Mereka tidur tu untuk mengelakkan daripada banyak berkata-kata perkara yang sia-sia. Kan? Lepas tu dia suruh mereka beribadat. Wal-laila libasa. Mereka tidur pada waktu malam, bukan setakat tidurnya, mengambil manfaat untuk tubuh badan supaya boleh istirahat, kemudian boleh ibadat lagi. Sebab tu kenapa kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, sunnah ni dituntut kepada kita tidur lepas isyak. Kan tak? Sunnahnya. Kerana tuan-tuan, untuk mengelakkan daripada banyak kalam. Kerana orang bila dia banyak kalam, dia tak tahu kalam dia tu banyak datang dosa atau pahala. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam membicarakan tentang bab kalam ni, dia kata jaga perkara yang paling susah untuk manusia jaga ialah lidah dia dan mulut dia. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar masukkan dalam mulut dia batu. Kan? Masukkan batu. Kan? Supaya apa? Jangan lisan ni banyak bercakap. Kita masuk air batu. Kan? Jadi berbeza, tuan-tuan. Kerana lidah kalau dia terlepas, dia akan bercakap kadang-kadang yang boleh membawa mudarat kepada pemilik itu sendiri. Sebab tu dalam tasawuf dia ajar jangan, maknanya kurang berbicara, sedikitkan kalam, kan? Dia supaya apa? Ini semuanya adalah sebagai bekalan manusia kepada akhirat. Kan? Bila banyak bercakap, banyak salah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian ia akan berbuat yang sama sampai pagi hari, begitu seterusnya. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah kecuali bagi orang yang mahu mengosongkan hatinya dari apa yang akan terjadi pada esok harinya. Jadi tuan-tuan nak buat macam ni, mujahadahnya kena banyak. Kan? Mujahadahnya kena banyak. Bukan hari ini buat, hari ini boleh dapat, tuan-tuan. Mujahadahnya banyak. Tengok para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dia punya mujahadah dia, tuan-tuan, tinggi. Tengok bagaimana imam-imam mazahib, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ni semua orang luar biasa. Orang luar biasa.
Bayangkan ketika mana Imam Syafi'i bertetamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Kan? Lepas isyak je dah tidur dah. Kan? Lepas isyak dah masuk tidur. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, aku ni kan bertetamu rumah kau, lewatlah sikit tidur, dia kata. Kan? Bila dengar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kata macam tu, lewat tidur. Kenapa? Nak menghormati tetamu. Sembang sikit, dia kata minta maaf lah nak masuk tidur. Kan? Kita sembang sampai pukul 12. Tuan-tuan. Lepas tu sambung lagi. Orang ni tidur awal. Dan dah masuk tidur pula. Baru tidur dalam masa 1 jam. Imam Syafi'i tengok Imam Ahmad bin Hanbal dah bangun dah. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, tidurlah dulu. Kan aku ni tetamu kau, hormatlah. Kalau kau bangun, aku segan lah. Aku tidur banyak. Kita pergi rumah tetamu, rumah orang, tuan-tuan. Tuan rumah dah bangun, yang datang tetamu tak bangun, memang kena lempoh keluar. Kan? Tuan-tuan kena ingat. Tak malu ke? Jadi Imam Syafi'i kata, wahai Imam Ahmad, aku ni tetamu, tidurlah dulu. Imam Ahmad bin Hanbal ni kata segan dengan Imam Syafi'i, dia pun tidur balik. Tak sampai setengah jam dah bangun balik. Kerana itulah rutin dia tiap-tiap hari. Kan? Wahai Imam Ahmad, tidurlah dulu. Malam ni masih ada masa lagi. Tidur dulu. Tidur lagi. Kan setengah jam bangun balik. Tak boleh lah. Kerana dia ni orang soleh. Orang soleh dia lain macam, kan? Kita soleh juga, tapi pukul 12 tidur, pukul 8 baru bangun subuh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tidur bangun, kerana nak hormat tetamu, nak dekat subuh baru bangun. Semayang berjamaah sama-sama. Maka Imam Ahmad pun bertanya kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana hari engkau pada hari ini? Bagaimana malam engkau pada hari ini? Dia kata, wahai Imam Ahmad, tidaklah ada satu hari yang ku lalui saat yang paling baik melainkan pada malam ni. Malam tadilah pada saat yang paling baik. Imam Ahmad pun tanya, kenapa? Kerana waktu aku tidur, sepanjang aku tidur di rumah engkau, yang aku kata saat itu baik, aku telah dapat menyelesaikan 300 masalah fiqah dalam tidur aku. Kita tidur hanyut, tuan-tuan. 300 masalah fiqah selesai. Sebab tu dia kata tidak ada maknanya tidur yang paling baik melainkan rumah kau. Bayang tu, tuan-tuan. Kan? Kalau kita mana ada tidur masalah fiqah dan tengok tidur orang soleh, berkat kehidupan mereka. Bagaimana hidup mereka tu, tidur pun makna mereka ni ada amal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah mungkin kita ni jauh daripada mereka, tapi setidak-tidaknya kita mengikuti, mencontohi mereka. Kan? Kerana apa? Mencontohi atau mengingat-ingat tentang ulama ni, orang-orang salih ni akan turun berkat. Sebab tu kita kena ingat. Sebab tu dalam rumah tu mesti ada buku-buku yang kita boleh baca, kisah-kisah para tabi'in, kisah-kisah para ulama yang hidup ni memang dah diyakini dah, yang dah nampak dah. Supaya apa? Kita boleh tiru. Kerana baca cerita-cerita ni dia boleh merangsang orang, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jika orang seperti itu harus mati, ia akan beruntung dan mendapat anugerah kerana amalannya banyak. Sebaliknya, jika masih tetap hidup, ia juga merasa senang kerana telah mempersiapkan dengan baik dan dapat merasakan nikmatnya bermunajat kepadanya. Orang ni kalau mati pun itu satu kebaikan, kalau hidup panjang itu lagi satu nikmat. Sebab boleh tambah amalan. Bila amalan banyak, lagi tinggi makam, boleh lagi tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baginya kematian adalah kebahagiaan dan hidup adalah kesempatan untuk menambah amal kebajikan. Ini kalam ni yang tak ada kepada kita. Kan? Kalam ni yang tak ada. Bagi kita ni kematian Allah paling menakutkan sebab kita tak ada amal.
Amal kita tak ada. Kita tidak ada persiapan untuk bertemu dengan Allah. Sebab tu kita sebut mati, semua orang rasa takut. Kenapa rasa takut mati ni? Sebab amalan tak ada. Walaupun hakikat yang kita kena tahu bahawa setiap yang bernyawa, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi bila kita sebut sebab mati, kenapa orang jadi takut? Sebab persiapan nak ke mati tu tak ada. Sebab tu jadi takut. Orang-orang yang dahulu, mereka bila sebut mati, mereka bahagia. Kerana akan selesailah masalah, akan selesailah maknanya maksiat. Kalau ada dosa, selesai makna dosa, akan berhenti setakat itu. Akan maknanya kalau dia orang baik, dia akan kembali kepada Allah dengan nikmat. Dan kiranya Allah Ta'ala beri kesempatan umur kepada dia, dia lagi tambah kuat beribadat kepada Allah. Yang ini lagi tak ada kat kita. Hari ni Allah Ta'ala beri kita umur, lagi lanjut, lagi tak ada lagi kita. Kan? Lagi leka. Sebab kita tak sama seperti mereka. Ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita nak dengar perkataan-perkataan ni, kita tak akan dapat dalam fiqh. Kita tidak akan dapat dalam ilmu tauhid. Melainkan kita kena mengaji ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ni adalah kalam-kalam orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilham begini. Kan? Dia bercakap ni atas dasar ilham. Sebab tu kita kena dengar kalam-kalam orang. Mudah-mudahan dia mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kena ada ilmu tasawuf. Jangan meninggalkan ilmu tasawuf. Oleh kerana itu, wahai orang yang perlu dikasihani, jadikanlah kematian tetap berada di dalam hati anda. Kena ingat mati selalu. Sesungguhnya kereta yang menuju akhirat terus membawamu berjalan, tetapi anda melalaikan diri anda. Ingat, kita ni umpama dalam kereta. Kan? Kereta ni akan tetap, dia akan berjalan terus. Kita ni umpama dalam kereta, dan kereta ni dia tak akan belok mana-mana, tuan-tuan. Dia punya matlamat je terus pada mati. Tapi malangnya orang yang berada dalam kereta ni selalu lupa bahawa kereta ni sekarang menuju kepada satu arah. Dia lupa banyak. Kan? Kita ni semua dalam satu kereta hidup kita ni. Umpama dalam satu kereta. Dan kereta ni telah diset dia. Mana dia? Dunia tuju, depan dia. Depannya mati. Berapa lama tu kita nak sempur? Ada orang yang masuk dalam kereta ni 70 tahun lamanya. Maka bila dia duduk dalam kereta ni 70 tahun, macam-macam benda boleh berlaku. Macam-macam kelalaian akan dia. Umpama tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan ada kereta. Tuan-tuan nak pergi KL. Sepanjang tuan-tuan nak pergi KL tu, apa yang tuan-tuan tengok? Dia dalam kereta ni apa yang berlaku? Dia kan kadang-kadang boring, dia buka lagu kan? Dia buka lagu. Kan? Kalau jenis dulu dia ni peminat rock, dia akan buka Papa Rock, kan? Ramli Sharif, kan? Kan tak? Betul lah tuan-tuan, saya sebut aja. Dia kata ustaz yang nyebut, dia tahu lah tu tak? Orang-orang yang suka ni lagu-lagu ni kan, dia buka mana Siti Nurhaliza, kan? Dah ada boring-boring ni kan, buka lain pula, pasang CD pula, lagu lagi kak. Itulah kita akan lalai. Kita lalai, kan? Dia zikir sekejap je. Baca subhanallazi naik kereta tu dibaca. Dah habis tu dilalai. Sedangkan kereta tu akan pasti sampai ke matlamat dia ialah KL. Dalam nak sampai inilah. Yang inilah. Yang disebut kepada kita. Barangkali anda sudah dekat dengan istirahat, tempat istirahat. Nak sampai kepada akhirat ni tuan-tuan, dia ada tempat istirahat, destinasi. Apa? Kalau kita berjalan, mesti akan sampai di RNR. Kan? Kan? Tuan-tuan berjalan jauh, mesti akan jumpa RNR. Mana itu apa umpamanya RNR? Itulah maknanya kubur. Kita berjalan ni naik kereta, RNR tu umpama kubur, tuan-tuan.
Maknanya tuan-tuan berjalan, nak sampai kepada akhirat, mesti masuk dalam tu dulu. Yang dalam tu tuan-tuan tak tahu berapa lama tuan-tuan simpan. Tuan-tuan disimpan dalam tu mungkin 2 tahun, 3 tahun. Adakah pun tuan-tuan pasti 3 tahun? Kerana yas'alunaka 'anis sa'ah. Bila mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari akhirat, katakan kepada mereka, kul ilmuha inda rabbi, bahawa cerita tentang hari kiamat ni urusan Allah. Adakah tuan-tuan masuk dalam kubur tu terus berlaku kiamat kubra? Tak. Nabi Adam mati masuk dalam kubur tu dah berapa lama sampai sekarang, tuan-tuan? Daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan diambil kira sebagai tahun hijrah, sampai sekarang ni 1440. Mana orang yang hidup, Abu Jahal yang mati 1440 tu, dah apa? 1440 masuk dalam tanah dah. Dia menghadapi soalan, dia menghadapi maknanya seksaan dalam kubur tu, dah 1400 tahun masuk. Belum kiamat lagi, tuan-tuan. Belum kiamat lagi. Ni kita nak menghadapi transit, tempat transit ni. Dalam kubur ni yang tak tentu berapa lama kita duduk. Kan? Mak kita yang meninggal dunia dulu, dah berapa tahun dah meninggal kita, belum kiamat lagi. Kita hari ni, dia meninggal kita waktu tu mungkin kita kecil, sekarang kita dah besar dah. Belum kiamat lagi, tuan-tuan. Kalau mak kita, ayah kita ni orang soleh, selama itulah maknanya kubur tu jadi syurga kepada dia. Kalaulah sekiranya dia ni orang-orang yang orang-orang yang tak buat baik, maka selama itulah dia duduk dalam maknanya salah satu daripada lubang neraka Allah. Tuan-tuan, kena ingat, kan? Waktu kita kena ambil peringatan. Kita naik kereta ni, kita kena ingat, kalau naik mesti jumpa tempat transit sebelum sampai kepada akhirat. Yang ni yang kita nak kena tahu. Maka barangkali dikata anda sudah dekat dengan tempat istirahat. A'maruka, kata Rasulullah, a'maru ummati 60 ila 70. Umur umat-umat aku ni 60 ke 70. Siapa dah sampai 60? Dah nak sekat dah. Oh, dia kata ustaz kasar nampaknya lah. Tak, tuan-tuan. Ini tempat istirahat kita nak sampai. Umur umat aku, kata Rasulullah, dia akan sampai 60-70 je. Dia tak melangkau lebih tu. Kalau ada pun dapat nawadir. Makna jarang berlaku. Kan? Jarang berlaku, tuan-tuan. Orang dah masuk 59, siap lah. Dah kena bersedia. Kan? Dah kena bersedia. Umur 60 Rasulullah kata. Kan? Orang yang dah 70 lagi nak kena bersedia. Ya. Sebab tu kita tak ingat, tuan-tuan, kan? Kita tak ingat. Nak mengingat apa? Bila kita duduk dalam majlis-majlis ilmu dah kita dapat diingatan, kan? Dapat diingatkan. Maka dalam keadaan ni kata apa? Anda telah menempuh jarak perjalanan yang jauh. Kita hidup tu jarak perjalanan 60 tahun, 70 tahun tu jauh perjalanan. Jarak yang begitu jauh. Lama dah, tuan-tuan. Kan? Orang kalau hidup tu 60 tahun dia rasa macam dah lama aku hidup kat atas dunia ni. Kan? Jadi tuan-tuan, dalam keadaan seperti ini, yang anda mesti lakukan ialah segera mengerjakan amal. Badiru bil a'malis salihat. Makna segeralah. Dengan keadaan hidup hari ni, tuan-tuan, macam-macam berlaku, kan? Jangan, kalau kita dah waktu pencen-pencen ni, jangan ada fikir banyak-banyak lagi, kan? Sebab tu Allah sayang. Kalau sekiranya tuan-tuan Allah Ta'ala beri sempat kita pencen, kan? Ada umur lagi, maknanya Allah Ta'ala sayang lagi pada kita. Dia beri, tujuannya apa? Allah Ta'ala nak beri sempat, nak beri kita masa. Walaupun dalam sekejap, tapi Allah Ta'ala sayang kita lagi. Sebab tu diberi kebaikan. Kan? Kerana ada orang yang tak sempat pencen. Pencen kerajaan pun tak sempat. Pencen ni pun tak sempat. Dalam kerja meninggal dunia. Ada. Jadi kita tengok, kita hari ni Allah Ta'ala beri sempat.
Ada yang umur dah 60 tahun, Allah Ta'ala beri sampai 61, 62. Makna Allah Ta'ala sayang kita. Kan? Allah Ta'ala sayang kita lagi. Sebab tu jangan kita lepaskan peluang. Sebab tu nanti disebut, ada dua perkara yang diberi Allah Ta'ala nikmat kepada manusia, yang banyak manusia lalai pada dia. Akan disebut pada masa yang akan datang di depannya. Kita yang anda mesti lakukan ialah mengerjakan amal kebaikan demi memanfaatkan setiap sisa tarikan nafas yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat, setiap apa yang Allah Ta'ala bagi ni semua bukan percuma, tuan-tuan. Nafas Allah Ta'ala bagi, kita boleh menghidu, boleh menyedut, kan? Boleh melepaskan balik. Itu semua bukan percuma. Allah Ta'ala tak bagi secara percuma. Besok semuanya Allah Ta'ala akan tanya balik, kan? Di mana gunanya? Besok sebelum Allah Ta'ala tanya, maka persiapkanlah diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ni termasuk orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nafsina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta. Ikut saya baca. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.